Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar-pendengar semua? Alhamdulillah, pada petang ini kita sekali lagi bersama dengan rancangan Santai Bersama Tuan Guru dibawakan oleh Saffron Integrated Marketing di Radio 24 pada petang ini. Dan kami mengharapkan anda mudah-mudahan sihat sejahtera. Dan kita hari ini tajuk kita memang cukup hebat, iaitu tajuk kita Si Tanggang Moden, Dongeng Bertukar Realiti. Sebenarnya kadang-kadang bila kita sebut si tanggang ni, banyak cerita-cerita dongeng lah. Barangkali cerita-cerita menjadi batu, menjadi kayu, dimakan oleh guru dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang dongeng ini, tuan-tuan, dia boleh bertukar menjadi realiti. Tajuk kita Si Tanggang Moden, Dongeng Bertukar Realiti, bersama dengan tetamu kita yang cukup istimewa, yang bahagia, Ustaz Ahmad Husni bin Dato' Abdul Rahman. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan tuan-puan, kalau ada persoalan, pertanyaan ataupun kemusykilan kepada kami, bolehlah hubungi kami di talian 03 2692 7939. Sekali lagi 03 2692 7939, atau melalui Facebook kami di carian bernama Radio 24. Dan anda juga boleh add kami di Facebook Santai Bersama Tuan Guru untuk menonton video episod-episod lepas. Okey Ustaz, kalau Ustaz dah bersedia dan juga tuan-tuan sudah bersedia, barangkali yang mendengar radio ini bukanlah setengah moden, insya-Allah ya. Tapi kalau anda juga setengah moden, boleh hubungi kami macam mana melepaskan diri daripada cengkaman si tanggang moden pada hari ini. Ustaz, sebagai mukadimah, boleh tak Ustaz ceritakan bagaimanakah manusia ataupun anak ni boleh menjadi si tanggang ataupun si tanggang moden, ataupun lebih dikenali sebagai anak derhaka. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man sara ala nahjihi wa sunnatihi wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir. Pertama-tamanya terima kasih kepada Ustaz Fauzi dan juga kepada rancangan bersama Tok Guru pada petang ini. Alhamdulillah kita bertemu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita berpisah pun kerana Allah. Tajuk pada petang ini si tanggang moden. Tajuk ni memang agak catchy sikitlah. Ada pula tanggang klasik dengan tanggang moden. Jadi macam mana kita nak kaitkan tajuk ini dengan derhakanya anak kepada ibu bapa, wal iazubillah. Sebelum daripada kita membahas lanjut, elok kita mendengar bicara dan juga mutiara dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat ke-23. حيث قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada mereka ataupun kedua-duanya sekali sampai kepada usia tua dalam jagaan dan dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan uf, kalau dalam bahasa Arab disebut uf, dan janganlah engkau menengking dan ataupun menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan bersopan santun. Begitu juga dalam satu hadis, Nabi SAW pernah berpesan kepada kita bahawasanya apakah Nabi pernah berkata kepada sahabat-sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, tidakkah aku nak bagi tahu kepada kamu tentang perkara-perkara yang menjadi dosa besar? Ada tiga kali Nabi sebut. Sahabat-sahabat berkata, bahkan ya Rasulullah, maka Nabi pun bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Maknanya Nabi kata pertama sekali syirik kepada Allah, yang kedua selepas syirik itu menderhaka kepada ibu bapa. Jadi dalam ayat dan juga hadis tadi jelas kepada kita bahawasanya
konsep ataupun satu bahana ataupun penyakit si tangan moden, iaitu derhaka kepada ibu bapa ni sesuatu yang dipandang berat dan juga besar dalam Islam. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, terima kasih banyak sebagai mukadimah pada petang ini yang berkaitan dengan si tangga moden, mutiara kata daripada pencipta alam buana ini, Allah Subhanahu wa taala. Satu soalan Ustaz, reda Allah itu disebut dalam hadis bergantung pada reda ibu dan ayah. Macam mana tu Ustaz, bila Ustaz kaitkan dengan si tangga moden ini? Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Bila kita sebut tentang redha Allah berkaitan dengan redha ibu bapa, kita menarik kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin Al-As, bahawa si Nabi SAW bersabda, redha Allah fi redha walidain wa sakhta Allah fi sakhti walidain, atau kama qala SAW, redha Allah pada redha kedua ibu bapa, dan kemarahan Allah ataupun kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Hadis ni dijelaskan dalam satu asar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ada satu pula lain yang dijelaskan, dia kata, ma min muslim lahu walidan musliman yusbih ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu babaini minal jannah. Tidak ada seorang muslim yang mempunyai dua ibu bapa yang muslim, berpagi-pagi kepada mereka itu dalam keadaan mengharapkan ganjaran pahala, kecuali Allah buka pintu, yakni pintu syurga kepada dia, dua pintu syurga. Wa in kana wahidan fa wahid, kalau seorang-seorang lah, maksudnya gitu. Wa in ghadiba ahaduhuma wa lam yardillah anhu hatta yarda anhu, faqila wa in zalamah qala wa in zalamah, atau kama qala atau kama ruwiya an Ibni Abbas. Dia kata, kalau salah seorang daripada mereka berada ataupun berpagi dalam keadaan marah kepada kita, Allah Ta'ala tak redha kepada dia sehinggalah dua ibu bapa itu meredai akan anak itu. Maknanya kaitan antara hubungan antara keredaan Allah dan keredaan ibu bapa. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Abbas, fa in qila wa in zalamah, walaupun dua ibu bapa itu menzalimi anak dia, kata Ibnu Abbas, walaupun kedua-dua ibu bapa itu menzalimi anaknya. Jadi bila kita melihat dalam keadaan ini, bahawasanya hubungan seorang anak dengan ibu bapa itu mempunyai kaitan, keterikatan dengan hubungan ketauhidan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hubungan yang cukup hebat. Dan bila kita sebut tadi dalam ayat yang pertama, bila meletakkan keredaan Allah dalam keredaan ibu bapa, dan bagaimana bila ibu bapa tu khususnya bila sampai kepada usia yang tua, maknanya bila ibu bapa sampai kepada usia tua ni, memanglah cabarannya untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa tu amat tinggi. Memang sebab umur lanjut ni sinonim lah biasanya Ustaz ya, dengan sifat yang lebih cerewet, celoteh, pelbagai, bercakap tak berhenti, macam-macam lah ceritanya, kedegilan yang menjadi-jadi. Dia lebih kurang lah sama macam kita waktu kita kecil-kecil dulu. Dia akan terbalik macam tu lah maksudnya, dan kesihatan yang semakin berkurang. Jadi bila sampai kepada usia ini, maka dia akan menjadi satu ujian, khususnya kepada anak-anak terutamanya, dalam menangani masalah ini. Dan bila saya tertarik pada pandangan Al-Imam Al-Qurtubi bila membahaskan tentang ayat fala taqul lahuma uff tu, jangan kata kepada mereka. Jadi maksudnya dia kata apa? Allah Ta'ala meletakkan keistimewaan ibu bapa ini ketika umur lanjut. Kenapa dalam ayat itu bila sampai umur lanjut, mak bapak ni diistimewakan. Maknanya tak kira lah umur lanjut ke umur tak lanjut ke, tetap diistimewakan, diletakkan selepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam hadis pun, lepas syirik maknanya derhaka kepada ibu bapa. Maknanya satu standard yang cukup tinggi diletakkan sebelah standard Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila dalam keadaan begitu, Allah mewajibkan kita untuk menjaga. Jadi jaga ni macam mana? Janganlah kita kata jangan berbicara tentang satu perkara yang mengundang perasaan marah. Jangan bercakap dengan menunjukkan, hatta Imam Qurtubi meriwayatkan, hatta kalau kita bercakap urat kita tegang pun, maknanya urat kita tegang, nampak muka kita tak berapa suka pun, ataupun nampak gesture kita, ataupun kita punya gerak badan kita tu rasa tak seronok, rasa tak selesa, itu pun dianggap sebagai maka semua ini mungkin akan menyebabkan ibu bapa terasa hati. Maka dengan itu kita tidak mendapat keredaan ibu bapa. Maka tengoklah hadis-hadis yang banyak, sangat banyak mengaitkan antara redha orang tua
dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika seorang anak tu berbuat baik, dia simple je dia punya matematik dia. Anak buat baik kat ibu bapa, Allah suka. Anak buat baik kepada mak ayah, Allah Taala redha. Tetapi kalau anak buat sesuatu yang tidak mendatangkan kesukaan mak ayah, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang juga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, tuan-tuan, kita ini bersama dengan Ustaz Ahmad Husni bin Dato' Abdul Rahman dalam topik kita santai bersama Tuan Guru dengan tajuk kita Si Tangga Moden, Dongeng Bertukar Realiti. Kalau anda ada soalan, pertanyaan ataupun kemusykilan, boleh hubungi kami di talian 0326927939 dan kita akan ambil talian anda, ya. Dan kalau anda ada Facebook, bolehlah Facebook kami di carian bernama Radio 24, ya. Add kami di Facebook Santai Bersama Tuan Guru untuk menonton video-video yang sudah. Apapun Ustaz, saya tertarik Ustaz sebutkan tadi dalam kes Ustaz, contoh dalam kes kahwin lari lah Ustaz, sedangkan ibu bapa tak restu. Ustaz sebutkan tadi Ibn Abbas pernah menyifatkan mereka yang walaupun ibu bapa pernah menzalimi mereka, tetap kena akur, kena taat. Ini bab kahwin Ustaz, dah cinta nak macam mana Ustaz, ya? Cinta itu buta. Love is blind. Apa komen Ustaz, silakan. Baik, jadi saya tertarik kepada satu, bila Ustaz Fauzi sebut tadi, saya teringat satu cerita yang pernah ditulis oleh saya kira guru saya dalam bidang penulisan jugalah, Ustaz Fahrul Makjui. Dia tulis dalam satu majalah, itu dia kata cinta itu bukan Tuhan. Tajuknya cinta bukan Tuhan. Sebab apa? Ada kes antara dua orang yang dah berkahwin, tetapi oleh kerana mak ayah tak setuju, maka mereka berkahwinlah dengan pasangan yang lain, tetapi masih lagi memendam cinta walaupun sudah berbelas tahun, walaupun anak sudah besar panjang. Maksudnya ada memendam cinta. Akhirnya mengadu kat ustaz-ustaz, kata satu perkataan saja, cinta itu bukan Tuhan. Jangan jadikan cinta itu sebagai Tuhan. Jadi bila kita jadikan cinta itu sebagai Tuhan, maka kita akan tunduk, kita akan patuh sebagaimana yang sewajarnya kita lakukan kepada Allah. Tetapi kalau kita buat kerana cinta, maknanya kerana, kalau kita tengok dalam pantun orang Melayu pun ada sebut kan, kerana kerana kasih, apa benda tu, dalam nasi lemak buah bidara, kerana kasih aku turutkan, begitulah ceritanya kan. Tak ingat dah pantun tentang ni. Jadi ceritanya gitulah, kerana kekasih diturutkan dan meninggalkan kedua ibu bapa. Ini satu benda yang memang tak logik dari sudut kalau kita kata pemikiran yang asas. Kadang-kadang orang bila dah mabuk bercinta, betul lah dikatakan cinta itu buta, sehingga membutakan mata orang daripada melihat hakikat yang sebenarnya, bahawasanya dia sepatutnya mentaati kedua ibu bapa. Dan kadang-kadang kena tengok juga, ada ibu bapa yang melarang anaknya bercinta tu mungkin kerana sesuatu sebab, mungkin kerana sesuatu yang bersifat yang tidak baik, sebagaimana pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Seorang anak kepada Sayyidina Umar disuruh oleh Sayyidina Umar untuk menceraikan isteri dia ataupun tak nak berkahwin. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Jadi Nabi kata, betul lah Umar tu, memang betul dia suruh cerai tu, betul lah tu. Sebab apa? Sebab sesuatu yang dilihat. Sebab orang tua ni satu perkara, dia kalau orang tua yang dah banyak pengalaman, mereka ni memang tak nak sesuatu yang buruk jadi dekat anak. Jadi insya-Allah moga-moga kita mentaati kedua ibu bapa, jangan dibutakan kerana cinta. Jelaskanlah dengan hati dan iman kita, insya-Allah. Okey Ustaz, terima kasih atas kupasan tersebut. Insya-Allah kita sambung lagi. Apapun kita berehat seketika untuk kemaskan berita dalam 5 utama. Alhamdulillah, setelah kita mendengar berita dalam 5 utama, apa kata kita sambung kembali topik kita, Si Tangga Moden, Dongeng Bertukar Realiti. Okey, ada caller Ustaz nampaknya bertalu-talu panggilan kita. Kita ambil dahulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Azmi, Encik Azmi? Ya, saya. Okey, tengah mandu ke di mandi di rumah? Tidak, tengah di luar. Okey, apa soalannya Encik Azmi?
Assalamualaikum Ustaz ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya ingin tanya Datuk Ustaz, bagaimana untuk kita berdepan dengan seorang ibu yang tua yang telah nyanyuk ni Ustaz? Sebagai seorang anak yang sendiri mempunyai penyakit yang berpanjangan dan menjaga seorang ibu yang telah nyanyuk, yalah bila orang ternyanyuk ni apabila kita kata kita dah bagi makan, dia kata dia belum, sedangkan apabila jiran datang dia fitnah yang anak itu kata anak aku tak nak bagi makan, sedangkan kita dah bagi makan dan berbagai-bagai lagi sehingga kan kita tidak mampu menahan lagi kita meluar kata-kata tidak baik. Jadi untuk mengelakkan kata-kata tidak baik ini terus menanggung dosa ini, apakah seorang anak yang tidak berupaya ini menghantar ibu yang nyanyuk ini kepada umat orang tua, bukan yang tapi untuk mengelakkan terus menanggung dosa. Ya. Terima kasih Encik Azmi. Assalamualaikum. Saya mendengar ulasan tadi pun kita rasa sedih. Apa Ustaz kalau kita ambil satu lagi Ustaz? Boleh. Satu panggilan yang nanti dia menunggu lama Ustaz. Assalamualaikum Cik Zainal. Waalaikumsalam. Apa persoalannya, masalahnya? Saya tanya dua soalan. Ya. Yang syurga di bawah tapak kaki ibu tu dengan anak neraka, apa ada kaitan tak? Okey. Yang salah kedua salah kita hantar ibu bapa kita ke rumah orang tua. Oh, samalah. Dia anak neraka ke? Okey. Baik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Terima kasih. Okey, Ustaz sama sini kita jawab dulu ya. Kita jawab dulu, nanti kita ambil lagi panggilan lain. Yang pertama tentang Encik Azmi tadi, tentang ibunya sudah nyanyuk. Barangkali Ustaz bila dah nyanyuk ni Ustaz, dia berubah. Dia berubah. Dia kata makan, dah bagi makan dah. Dia kata belum makan lagi. Anak dah baik, dia kata tak baik. Jadi macam mana Ustaz Encik Azmi nak mengelakkan dosa tadi tu? Silakan. Pertama sekali saya jawab dulu soalan ibu nyanyuk ni. Ibu nyanyuk ni kalau kita tengok hukum taklifan dalam syarak pun terangkat sebenarnya. Dia dah terangkat lah dari sudut pertanggungjawapan. Tak kira lah ibu ke bapa dan sebagainya. Kadang-kadang kita suruh semayang. Kita semayang, dia suruh semayang 4. Dia semayang 1, lepas tu bila cucu datang dia tegur pula cucu tu. Sepatutnya semayang tu asal 4. Dia tegur pula. Maknanya dah nyanyuk lah tu. Dah tak tahulah tu. Bila tak tahu dalam keadaan gini, inilah yang dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada awal perbincangan kita sebut tadi dalam ayat suratul Isra ayat 23 tadi. Jangan engkau berbicara dengan perkataan kata Imam Mujahid. Dia bawa ulasan. Artinya apabila kamu seorang anak melihat ibu bapanya yang sudah lanjut membuang air besar ataupun air kecil di tempat sebagaimana kamu dulu buang air kecil kat kata-kata. Maknanya ni dah nyanyuk lah ni. Maka janganlah mengeluh dan berkata kepada mereka. Sampai macam tu sekali. Jadi masalahnya sekarang ni bila ibu sudah nyanyuk, pertama sekali anak tu dia kena buka pemikiran. Pertama dia kata mak dia dah nyanyuk, apa yang keluar daripada mulut ibunya itu sesuatu yang bukan lagi lahir daripada hatinya barangkali. Sesuatu yang bukan daripada keputusan akal yang sebelum ini, barangkali sebelum nyanyuk itu akal yang kita kata jernih, bersih dan sebagainya. Kemudian dari sudut kondisi kesihatan, anak-anak kalau boleh jangan ambil hati sangatlah. Waktu tu anggap dia penyakit. Kalau dia kata aku belum bagi makan pun, maknanya kalau kita sudah menunaikan tu, kita dianggap sudah menunaikannya lah. Okey Ustaz, kalau katakanlah saya gini Ustaz, tentang ibu yang tadi dia. Ustaz sebutkan tadi macam manalah kita kecil-kecil dulu macam itulah dia sekarang kan. Apa kata Ustaz kalaulah saya ataupun Cik Azmi tadi menganggap mak kita sebagai anak kita balik. Yang kita macam mak kita bela dengan kasih sayang, walaupun berak merata, buang kecil merata kan, tetap dia sayang anak dia. Dia kata najis pun sentuh dengan tangan dia. Kadang-kadang hingus tersumbat kat hidung pun dia sedut dengan mulut dia. Boleh tak kalau kita jadi mak dia balik dan mak kita jadi anak kita layan macam mana Ustaz? Baik. Boleh tak Ustaz? Saya pernah terfikir ada satu ketika waktu saya tengah cuci. Ini pengalaman peribadilah. Ini perasaan alfiah peribadi. Kita kata saya tengah cuci najis anak saya. Terfikir saya waktu itu, apakah besok bila aku sudah tua, anak aku ini mampu berlemah lembut ketika dia mencuci najisku nanti, dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Apakah nanti sewaktu aku dikafankan ataupun aku bakal dimandikan, kalau sempat anak-anak aku melihat keadaan itu, apakah mereka akan membasuhku dengan lembut sebagaimana aku memandikan mereka dengan lembut? Maka dalam keadaan ini wajar untuk kita berpsikologi demikian. Maknanya kita mengambil satu sikap
bahawasanya ibu bapa ini, sebab tu ada satu doa kan Ustaz Wazi, Allahumma raham jildahur raqiq wa azmahud daqiq wa irqahus saghir. Maknanya ya Allah, lembutkanlah, maknanya kasihanlah tubuh badannya yang sudah lemah, tulang belulangnya sudah rapuh dan sebagainya, dan kulitnya yang sudah tua, sudah berkerenyuk dan sebagainya. Maka kita menganggap bela kita tu sebagaimana mereka menjaga kita waktu kita kecil. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmati mereka, dan rahmat ini bukan datang daripada Allah semata-mata, tapi melalui kita juga, sebab anak-anak yang merahmati kedua ibu bapa. Jadi kita anggap macam jaga anak kecil. Okey Ustaz, kita ada satu lagi pemanggil Ustaz, Haji Mustafa. Assalamualaikum Tuan Haji. Salam ya Ustaz. Dan apa ni, beginilah, saya pun ada ni mak mentua yang nyanyuk juga lah ni. Masya-Allah. Jadi Ustaz ajarkan macam tu, saya rasa mungkin kita boleh buat satu lah untuk bagi memperbaiki apa juga yang kelemahan kita kan. Mungkin kadang-kadang dia macam tu lah, bila time semayang kita suruh aku dah semayang, macam tu lah. Jadi yang keduanya, macam adakah apa-apa perbuatan kita bila kita dah tua, mungkin balasannya masa kita kecil dulu daripada mak bapak kita, jadi kita jadi macam tu. Okey. Itu soalan saya. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, saya nak ambil tadi Ustaz, contohnya Encik Azmi tadi. Barangkali ni pandangan Ustaz. Boleh tak kita nak mengelak kasih tangan moden ini? Apa kata kalau ibu ayah sekarang, ya ibu bapa zaman moden ini, kita ambil soalan lagi Ustaz ya. Betul kalau ni Cik Mak Sulaiman ya. Assalamualaikum Cik Mak Sulaiman. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Saya dah 86 tahun. Masya-Allah. Saya alhamdulillah lah, tapi saya tertarik dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ya. Segala harta kamu maupun diri kamu adalah kepunyaan ibu bapa kamu. Jadi memandangkan, tapi alhamdulillah lah, saya sekarang OKU. Arwah isteri saya nyanyuk juga. Alhamdulillah, anak-anak lah sekarang menjaga saya. Sungguh pun saya ada pencen yang kecil, tapi cukup dah untuk mengalas perut semua ni. Tapi anak-anak sekarang alhamdulillah. Tapi memandangkan mananya orang yang mengantar ibu bapa ni yang perlukan, kerana sekarang sudah sampai giliran kita pula bergantung pada anak-anak. Betul ya. Jadi apa pandangan Ustaz situ ya? Okey, kita dengar jawapan Ustaz sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, tentang soalan mengantar rumah orang tua ni pun jadi isu juga saya. Memang rumah orang tua pun kalau lihat pada waktu Aidilfitri Ustaz, memang sedih lah kalau ada wartawan bernama pergi interview kan. Anak 12 orang Ustaz. Bukan sikit 12 orang, tapi seorang pun tak jenguk, semua pakai hantar rumah orang tua. Bila nak difaradkan harta, ambil balik orang tua tu. Sebab nak sayang apa, kecop jari ke, apa komen Ustaz? Baik, dalam hal ini wala'ayazubillah, kita mendoakan agar kita jauhlah daripada sikap-sikap yang macam ni. Yang pertama sekali, komen bila kita nak hantar anak ataupun hantar mak ayah kepada pusat jagaan. Setengah-setengah orang pun katalah zaman dulu sama juga, mak ayah kita hantar kita pusat asuhan, maka kita pun nak kena buat macam tu lah waktu tua tu. Dulu pandai pula hantar kita pusat asuhan, tak jaganya, pergi kerja sebagainya. Baik, kalau itu berlaku, pertama sekali kita tengok sekiranya sebab sekarang ni dia ada dua jenis sebenarnya pusat asuhan ni. Yang pertama, pusat asuhan yang berlandaskan, contohnya berkonsepkan yang macam pondok moden contohnya. Ada aktiviti ilmu dan sebagainya. Dia duduk dengan kawan-kawan, ada kelas mengaji dan sebagainya. Sekiranya kita hantar tu dengan niat untuk menghiburkan dan menggembirakan hatinya, dia tidak termasuk dalam bab uququl walidain atau bab menderhaka. Sebab Imam Nawawi kata buat sesuatu yang menggembirakan hati dia. Kalau benda tu menggembirakan hati dia, redha dia kepada kita, cakap mak ni bukan hantar pusat jagaan orang tua yang macam duduk makan meleleh-leleh itu, duduk atas kursi roda, orang tak peduli, tapi hantar tempat ini. Jadi bincang dengan dia. Maka kalau dia kata okey, setuju, dia pun seronok dan sebagainya, tak ada masalah lah. Tetapi dalam keadaan kalau macam misal kata tak larat dan sebagainya, kalau kita mampu menghantar dan membayar yuran ke rumah orang tua, sudah tentu kita mampu, dalam erti kata yang lain, menggajikan seseorang. Kalau kita tak mampu nak jaga, mungkin kerana takut dan sebagainya, sibuk sebagainya, kita menggajikan seseorang duduk kat rumah kita ke ataupun sebagainya, berhampiran dengan kita untuk menjaga ataupun untuk memberi jagaan
kecintaan kepada ibu kita. Sebab hari ni dah banyaklah bukan sekadar itu, bahkan ada khidmat-khidmat macam jururawat, kalau ada orang yang sakit sebagainya, boleh kita gunakan khidmat begitu. Jadi dalam hal ini tidak masuk neraka. Tetapi kalau semata-mata kerana nak melepaskan tanggungjawab, alah senang kita hantar je lah, maka ini memang antara ciri-ciri seorang anak yang derhaka, si tangga moden. Kita nak tengok ni soalan sama Cik Zainal. Tadi ada satu soalan, dia kata syurga bawah tapak kaki ibu. Kita sering mendengar satu hadis, ajannatu tahta aqdamil ummahat, tapi sebenarnya ini bukan hadis. Dia kata-kata yang masyhur sebagai hadis. Ada satu yang kita boleh katakan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i daripada Muawiyah bin Jahimah As-Salmi, bahawasanya Jahimah pernah datang kepada Nabi. Dia tanya kepada Nabi SAW, dia kata, aku nak berperang dan aku nak minta pandangan kepada kamu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW kata, halaka min ummin, engkau ada ibu ke tidak? Nabi tanya kepada dia. Lalu dia kata, na'am, ya, aku ada ibu. Qala ilzamha fa innal jannata inda rijlaiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka berbaktilah kepada dia, duduk dengan dia, merapati dia. Sesungguhnya syurga itu berada di bawah dua kaki, berada di sisi dua kakinya. Maka kat sini boleh jelas lah. Kemudian apa nama tu, Haji Mustafa tadi. Haji Mustafa tadi dia kata, apakah kadang-kadang anak tu buat balik sebagaimana yang orang tua kita buat. Kita buat balik tu maknanya sebagaimana dia buat pada kita dulu. Jadi dalam satu hadis Nabi pernah sebut, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu buat begitulah juga kamu akan balas. Jadi ini mungkin kita akan ceritakan dalam penghujung perbincangan kita nanti. Harap Haji Mustafa duduk bersama dengan kita sampai penghujung rancangan. Kita bagi suspense sikit macam mana tu. Okey, insya-Allah kita buat surprise sikit. Dan yang soalan seterusnya kalau sempat, anta wa maluka li abika, memang itu satu hadis Nabi SAW menyebutkan engkau dan anakmu dan hartamu adalah bagi bapamu. Kalau bapa tu nak ambil duit dalam kocek anak sendiri tak ada masalah, dalam hal-hal yang makruf lah. Tapi kalau bapa nak ambil duit kocek anak, bapa nak pergi tikam ekor, bapa nak minum arak, tu tak boleh lah tu. Na'udzubillah misalnya, itu tak kena lah tu kan. Walau bagaimanapun, apa yang disebut oleh pemanggil kita sebentar tadi, mengatakan bahawasanya memang anak tu berkewajipan untuk menanggung sekadar mana yang anak itu mampu. Dan sekiranya anak itu tidak mampu, maka bolehlah berhubung dengan mana-mana pihak yang boleh membantu dari sudut keuangan dan sebagainya. Wallahualam. Okey Ustaz, kita ada satu soalan di Facebook daripada Nur. Dia kata, Ustaz, beri duit belanja dari ibu dan bapa adakah dikira sedekah? Betul ke tak betul Ustaz? Okey. Silakan Ustaz. Bab sedekah kepada ni kalau kita ikut dari sudut hukum sedekah dan juga zakat ni, maknanya tidak boleh kita bagi sedekah ataupun zakat kepada mak ayah ni. Sebab mak ayah ni bukan ahlu sedekah ataupun ahlu zakat. Dia bukan ahli sedekah dan ahli zakat. Tetapi bila kita bagi duit kepada mak ayah kita, dia anggap sebagai satu nafkah. Sebab kita ni bertanggungjawab berdasarkan hadis yang dibaca tadi juga tu, anta wa maluka li abika, maknanya duit engkau dengan duit engkau itu adalah hak bapamu. Maka maknanya dia menjadi satu tanggungjawab kepada kita. Kalau ibu dan ayah tu seorang yang miskin ataupun yang fakir dan sebagainya, maka berkewajipan anak itu sebagaimana Allah Ta'ala suruh dalam Al-Quran, hendaklah kamu apa yang aku nak belanjakan, Tuhan kata belanja yang lebih daripada apa yang kamu telah belanjakan pada diri kamu. Dan bagi kepada siapa? Pertama sekali bagi kepada orang-orang yang terdekat. Wa atizal qurba haqqahu. Dan maknanya bila kita sebut hak-hak ni, termasuklah ibu bapa terutamanya. Hak duit kita tu kita kena peruntukkan untuk mereka sebagaimana mereka dulu memperuntukkan untuk kita daripada perbelanjaan mereka. Betul Ustaz. Okey Ustaz, satu lagi panggilan daripada Encik Johari di talian sekarang. Assalamualaikum Encik Johari. Waalaikumsalam. Apa kemusykilannya? Okey, saya teruskan. Saya nak tanya, contoh sebagai ibu bapa yang kita hormat lah. Macam mana tu? Sedangkan masa mudanya ibu bapa dia tu memang orang cakap gangster lah. Pernah menampar, menumbuk bapak mak dia hidup. Dan bila anak dia tu dah nak kahwin, macam mana tu? Kalau anak dia tu seorang perempuan lah katakan kan. Dia dendam nak dapatkan jadi wali. Tapi kalau dia rasa dia bengang lah, maksudnya pernah dia terjadi benda yang tak elok masa dia hidup dulu.
masa dia muda. Ya. Dan kalau dia nak lari, kalau dia nak kahwin, anda kata dia tak nak lah katakan gunakan wali bapak dia. Boleh ke Ustaz? Sedangkan masa bapak dia muda dulu, bapak dia ni memang pernah buat benda yang tak elok depan mata dia, memukul mak dia. So sekarang ni mak dia pun dah meninggal dunia kan. Okay. Bapak dia pun dah kahwin lain. Okey, Cik Jari. So bapak macam mana kita nak hormat kalau macam tu kan? Okey, kita dengar jawapan Ustaz ya. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kita ada satu lagi panggilan Encik Syarifuddin di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dan juga ahli panel Ya, Ustaz. Okey, saya Cik Syarifuddin Udin dari Selayang. Ya. Okey, ni saya ada satu cerita dan lepas tu dia soalan dia berkaitan dengan cerita ni. Ringkaskan boleh cerita Okey, saya ringkaskan Ya. Okey. Saya ada saudara saya lah. Dia baik. Okey, nama dia Mazlan bin Ibrahim. Dia duduk di Pulau Pinang. Ya. Okey, masa tu ibu dia lumpuh. Sekarang ibu dah meninggal. Ibu dia lumpuh 80-an. Dia ni seorang pegawai tinggi Telekom time tu, 80-an. Ya. Selalu sebab nak jaga ibu, dia selalu lama pergi kerja. Lepas tu dia kena buang kerja. Tapi dia jaga ibu dia. Lepas tu dia ada makwa apa, tunang apa, putus sebab makwa dia tak diterima dia. Dan dia pilih dia pilih ni, dia pilih nak jaga ibu dia. Sampailah ni umur dia 50 lebih, mak dia meninggal, dia tak kahwin-kahwin lagi. Okey, jadi kan Nabi pun dah cakap tak kahwin bukan umat dia kan. Kalau siapa yang tak menikah, kalau tak ada apa-apa dia punya yang dah cukup syarat. Habis macam mana dengan saudara saya Cik Mazlan ni? Ya, okey. Dan satu lagi saya memang respect dia lah. Dia kerja besar apa semua, dia sanggup berhenti kerja walaupun dia tak ada pendapatan. Lagi dia ada buat bisnes sikit-sikit. Dan dia boleh hidup. Saya rasa banyak lagi yang 2-3 orang saya pernah jumpa orang macam ni masih wujud lagi. Saya rasa tak perlulah kita hantar di rumah penjagaan orang tua. Saya tak setuju lah. Sebenarnya banyak lagi orang yang berhati mulia. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cukup jelas cerita. Okey, Ustaz, kita ambil dulu yang Cik Johari tadi. Saya rasa Ustaz ini kita nak bincang ni, si tanggang moden lahir kerana sikap ibu bapa sendiri. Boleh Ustaz komenkan, silakan. Baik, dalam hal si tanggang moden lahir kerana sikap ibu bapa sendiri, saya teringat satu cerita daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bila mana ada seorang bapa tu datang kepada Sayyidina Umar mengadu yang anak dia durhaka ataupun senang cerita kurang ajar lah dekat bapak dia. Lalu bapak dia ni Sayyidina Umar dengan fiqahnya tu panggil anak dia tu. Mari sini, panggil anak tu. Jadi dia tanya anak dia tu kebetulan dia bertanya kepada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, bukankah anak itu ada hak untuk ibu bapanya jaga dulu? Bahkan lalu dia tanya pula, apa hak-hak yang patut mak ayah ni jaga kepada anak? Lalu kata Sayyidina Umar, an yantaqi ummahu, maknanya pertama sekali pilih mak yang paling elok. Nombor 2, memperelokkan nama dia. Nombor 3, ajar Quran kepada dia. Kemudian kata anak ni, wahai Amirul Mukminin, bapaku tak pernah buat sesuatu apa pun yang kau cakap 3 kriteria tadi. Mak aku pula Zinjiyah kan, anak Majusi. Dia ni orang Majusi, penyembah api. Kemudian dia menamakan aku Ju'lan, satu benda yang memang kotor. Kemudian yang ketiga, tak pernah mengajar aku satu huruf pun daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Umar, jita ilayya tashku uquq ibnik wa qad aqaqtahu qabla an ya'uqaq. Maknanya engkau datang untuk mengadu kepadaku tentang kedurhakaan anakmu, sedangkan engkau lebih dulu durhaka kepada anakmu. Jadi dalam hal ini memang kadang-kadang disebabkan oleh kedurhakaan ibu bapa itu sendiri terhadap hak anaknya. Memang sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, kama tadi nutudan, bagaimana kamu buat macam itulah kamu akan diperlakukan. Namun begitu macam bapa gangster dan sebagainya, anak nak dendam sebagainya, kalau boleh kita ambil sikap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapa dia tu bapa segala gangster zaman tu. Maknanya siap halau. Ni nak kira gangster tak gangsternya bapa Nabi Ibrahim ni. Dia kata, Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wajurni maliya. Kalau kamu tak selesai daripada kamu mencaci maki Tuhan kami ni, maka aku akan sendiri merejam kamu dan kamu pergi tinggalkan aku sejauh-jauhnya. Tinggalkan aku seorang-seorang. Maknanya bapa dia jadi ketua penyembah berhala waktu tu. Maknanya ketua gangster lah tu. Jadi
Nabi Ibrahim pada waktu itu tidak mengambil hati pun dengan bapa dia. Saya tahu sukar anak perempuan tengok dah kezaliman mungkin bapa dia buat kepada mak dan sebagainya. Apa-apa pun mintalah, kalau boleh dalam hal ini saya nasihatkan minta nasihat daripada pakar rujuk, antaranya qadi, sama ada bolehkah berwalikan bapa yang fasik begini. Kalau kita katakan dia fasik, maka apakah hukumnya? Eloklah berhubung dengan qadi dan pihak yang berwajib, dan sekiranya mereka memutuskan untuk berpindah wali, maka berpindah walilah kita. Jadi itu satu hal. Yang keduanya, Encik Syarifuddin daripada Sayang tadi, yang saya kira ini bukan cerita si tanggang dah ni. Ini ceritanya cerita Uwais Al-Qarni. Ceritanya cerita Uwais Al-Qarni ataupun seorang sahabat lagi nama Harithah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Nabi SAW pernah bermimpi tentang Harithah bin Nu'man. Dia kata, aku bermimpi aku mendengar seseorang membaca Al-Quran dalam syurga. Maka ditanya siapakah, dikatakan itu adalah Harithah bin Nu'man Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahawasanya dia ni orang yang melakukan kebajikan 3 kali Nabi ulang, dan dia paling baik kepada ibunya. Maka moga-moga anak itu tadi yang dibuang kerja, yang mungkin berpisah kekasihnya kerana tidak redha akan dia buat, ini bukan tidak lagi termasuk dalam umat Muhammad, yang ni insya-Allah menjadi ciri-ciri anak yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey Ustaz, barangkali kita betulkan Ustaz ya tentang hadis yang dibaca tadi tu, yang orang kata apa, kahwin tak ikut sunnah Nabi kan. Barang bukan dia tak nak kahwin, ya, tapi kadang-kadang terdesak ketika itu. Ibu lebih utama daripada perkahwinan. Saya rasa ya Imam Nawawi pun tidak kahwin, tapi ilmu ketika itu lebih. Boleh kita, kalau kita boleh, itulah man raghiba an sunnati falaysa minni, kata an-nikahu sunnati. Barang siapa yang membenci, dalam hal ni dikaitkan di situ membenci. Ditanya kepada Imam Nawawi, kenapa dia tak kahwin? Apakah dia benci sunnah Nabi? Dia kata mustahil dia benci sunnah Nabi, tetapi kerana, jawab Imam Nawawi, ingat dengar jawapan dia baik-baik, kerana ilmuku, aku terlalu sibuk dengan ilmu sehingga melupakan aku hasrat untuk berkahwin. Subhanallah. Sehingga dikatakan Imam Nawawi tak tidur selama 20 tahun. Tidur tu pun atas tangan dia, kalau dia terjaga, dia tulis kitab ataupun dia baca buku. Itu selama 20 tahun. Kita 20 tahun tidur lama. Maknanya beza kita dengan Imam Nawawi. Jadi maksudnya dekat sini kita tengok, bukanlah membenci perkahwinan, tetapi tidak berkahwin kerana sesuatu sebab, apatah lagi sebab yang berkaitan dengan ibu. Allahu Akbar. Saya rasa ini cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, ini kadang-kadang ya ibu daripada kita kecil lah, anak tu kecil ibu jaga sampailah orang kata apa, anak tu besar berkahwin dan beranak pula, ibu juga jaga cucu tadi tu Ustaz. Malah kadang-kadang setengah tu dia menganggap ibunya sebagai bibik Ustaz. Bibik pula. Apa komen Ustaz, silakan. Baik, kalau menganggap ibu ni sebagai bibik ni satu benda yang seharusnya kita tidak buatlah. Sebab pernah Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, ragima anf, barang siapa rugi sangat barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya waktu tua, dia tak masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia menjadikan ibunya itu sebagai tuan. Dan satu lagi tanda kiamat, kita kena ingat Nabi pernah sebut antalidal amatu rabbataha, bahawasanya orang ni, perempuan ni, dia melahirkan anak tu jadi tuan dia balik. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya dalam keadaan hari ni anak tu dia pula menjadi tuan kepada mak dia, seolah-olah macam mak dia jadi bibik dia pula. Jadi ini sesuatu yang tidak wajar. Dan kalaulah itu yang berlaku, mak ni pula tolong jaga dan sebagainya, itu merupakan ihsan lagi seorang ibu. Tengok dia nak jaga, patutnya kita berterima kasih lah. Dan sewajarnya kita ni, kalau boleh kita mencari jalan lah supaya benda tu tidaklah berlaku. Dan kalaulah memang ibu sendiri yang menawarkan, contohnya biarlah mak yang jaga, seronok nak jaga cucu, sekurang-kurangnya ada lapang masa dan sebagainya, itu lain cerita. Tetapi kalau kita menganggap suruh dia buat, kalau dia buat secara peribadi, dia willingly, secara volunteer dia nak buat, kita berkata mak tak payahlah buat, tak apalah, daripada mak tak ada kerja, baik mak buat, itu lain daripada kita mengarahkan mak jangan lupa nak keluar pergi kerja,
jangan lupa kain baju tu tolong basuh, apa kalau tuan masak balik kan kita orang nak makan lapar. Jadi macam tu pula. Tu dah terbalik dunia ni namanya, wallahu alam. Okey Ustaz, tadi saya sebut tentang macam mana ibu membasuh najis kita Ustaz ya, dan barangkali anak tidak dapat mengenang sebab tak dapat lihat sejarah yang berlaku pada masa dia kecil dahulu, pada masa bayi. Apa kata Ustaz, zaman kita zaman IT, zaman iPad, zaman iPhone, zaman apa lagi, I love you apa semua kan. Apa kata kita dah ada orang kata apa tablet sekarang ni kan. Masa ibu-ibu yang muda sekarang dah beranak, anak sulung katakanlah, dia masa ibu basuh najis anak, apa kata si bapa tu rakamkan sendiri. Nanti bila anak tu makin besar tunjukkan setahun demi tahun, inilah kamu masa kamu kecil dulu, inilah tangan mak kamu yang basuh, inilah tangan bapa kamu yang basuh. Barangkali dia takkan jadi tangan moden barangkali. Apa kata Ustaz? Mungkinlah juga Ustaz Fauzi ya, dalam kemodenan yang hari ini kita boleh buat macam-macam. Dalam mungkinlah kita kata setengah-setengah ibu bapa pun suka dia buat blog untuk anak dia sendiri, katakan pada hari ini tulis tentang apa yang anak dia pernah kata kepada dia waktu kecil. Satu contohlah, senang cerita Ustaz ya. Waktu ibu melahirkan kita, sebelum ibu tu barangkali mengoyakkan hati kita, mungkin dengan pendapat dia, dengan dia tidak setuju dengan pilihan ke sebagainya, kita terlebih dahulu dah mengoyakkan dia dulu, Sahaja ya, tanpa kita sedar. Jadi wajar juga kalau nak ambil dari sudutnya. Cumanya jangan jadikan itu sebagai satu alasan ataupun sebagai satu perkara untuk kita katakan tengok ni dulu aku buat, seolah-olah macam kita pula nak mensisirkan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kafa bil mar'i ithman an yudai' ma ya'un. Cukuplah seseorang berdosa bila dia mensia-siakan amanah yang telah diberi tanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, cukup jelas dan kata apa, terang sungguh Ustaz. Pada petang ini kita bicara tentang tajuk si tangga moden, dongeng bertukar realiti bersama dengan Ustaz Ahmad Husni bin Datuk Abdul Rahman dalam rancangan kita Santai Bersama Tuan Guru yang dibawakan khas oleh Saffron Integrated Marketing di Radio 24. InsyaAllah ya, pada minggu hadapan kita akan bertemu kembali dengan tajuk Cahayamu yang Kudamba bersama jemputan Ustaz Syauqi Osman, pensyarah Universiti Putra Malaysia. Apa pun Ustaz, terima kasih banyak-banyak datang ke konti pada ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Islam itu mudah tapi cukup indah. Dan kita jumpa lagi dengan salam yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.